Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita mula diberi peluang oleh Allah untuk kita memulakan beberapa siri-siri pengajian kita. Sebelum daripadanya, setiap pagi Khamis biasanya saya di Masjid Negeri Shah Alam. Tapi Alhamdulillah, mulai daripada minggu-minggu ini insya-Allah kita mulakan balik pengajian ini bukan di Masjid Negeri, tapi kita mulakan di Malakat Mall ini dengan tujuan untuk kita membuka ruang kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Malakat Mall di Cyberjaya ini, di mana masyarakat yang berada di sekitar di sini ni di kalangan yang turut belajar sebelum daripada ini. Dia semenjak daripada dulu lagi cerita tentang mengenai satu kitab, mengenai kitab-kitab tasawuf. Tasawuf ni maknanya satu perkara yang melibatkan dalaman dalam tubuh badan kita ni. Kita jangan nampak adanya anggota yang disebut dengan anggota badan kita, hati, begitu saja, tidak. Tapi dalam badan kita ni adanya roh, dia panggil. Roh ini perlu untuk kitanya didik dia, dijadikan roh kita ni sehingga roh kita menjadi roh mutmainnah. Kerana jangan sampai peringkat jadi roh yang selain daripada mutmainnah, roh yang dinamakan dengan roh-roh yang rosak, roh-roh yang tak tenang dalam hidup kita. Kerana kita perlu menjadikan roh kita ni dalam keadaan yang tenang, sebagaimana yang disebut bila kita dekat nak meninggal dunia nanti, Allah Subhanahu wa taala akan arahkan malaikat panggil roh kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Allah dalam keadaan yang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu pulanglah pada Allah dalam keadaan kamu redha terhadap Allah, redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Yang ni dipanggil roh mutmainnah. Roh kita ni kita dapat daripada mana? Kita akan dapat jadi tenang ni daripada mana? Ketenangan dalaman kita ni daripada hasil kita belajar. Kerana kalau kita tak belajar, kita akan ikut nafsu kita ni. Nafsu kita ni akan menjadi nafsu ammar, nafsu yang buruk dalam keadaan kita. Kita akui dalam hidup kita ni kita ada yang disebut dengan dalam tubuh badan kita ni bukannya jasad, darah begitu saja, tidak. Tapi kita kena akui dalam keadaan kita ni ada roh yang perlu dididik. Dan kalau kita tak didik roh kita ni, yang dalam ni dia akan jadi roh kita ni roh yang buruk, ataupun rangai kita jadi buruk, kesan daripada roh yang tak baik dalam hidup kita. Sebab tu Islam dia ajar bukan didik luaran saja, tapi mesti didik dalaman. Tak ada orang yang boleh didik dalaman ini kecuali kita sendiri. Kalau luar, kita boleh harap mak kita, ayah kita, bolehlah tolong untuk diri kita ni, tolong jaga diri kita luaran. Tapi dalam tak ada orang yang boleh nak didik dalam ini kecuali kita sendiri. Kita sendiri yang boleh jaga bagaimana liarnya hati kita, bagaimana tenangnya jiwa kita, bagaimana tubuh badan kita ni boleh tersusun. Saya dalam bab ini, alhamdulillah, saya belajar waktu mana saya kecil-kecil dahulu lagi, belajar dengan Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Dia baca kitab waktu mana saya kecil dahulu. Dia baca kitab Mau'izah Imam Ghazali. Dia baca kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab-kitab demikian. Kemudian saya menyambung belajar di peringkat Universiti Al-Azhar Mesir. Belajar dengan beberapa orang syekh di Universiti Al-Azhar Mesir. Kemudian balik daripada tersebut, saya diminta untuk mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Bila saya diminta mengajar, ditanya pada saya, hari apa yang Ustaz nak mulakan? Saya sebutlah, saya nak mula pada setiap pagi Khamis. Saya sebut demikian. Bila saya sebut saja begitu, waktu tersebut orang mengajar ni di Selangor ni terutamanya,
Orang mengajar ni setiap sekali je sebulan. Sekali je sebulan. Saya kata saya tak nak mengajar sekali sebulan di sebuah masjid. Saya nak mengajar tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Kerana di peringkat awal manusia ni, kalau dia sekali sebulan, menyebabkan dia tak ingat. Tiap-tiap minggu pun, kalau kita belajar tiap-tiap minggu ni pun, banyak benda yang kita tak ingat. Kita belajar hari ni, katakanlah hari ni kita belajar. InsyaAllah saya nak baca tajuk bagaimana hari ni insyaAllah doa tidak bertentangan dengan keredaan. Tajuk yang kita nak bincang ni. Tapi kalau kita bincangkan hari ni tajuk ni pun, minggu depan kita tak ingat dah. Senang je. Kita berjalan keluar sikit, tak ingat dah tajuk yang kita belajar. Jadi nak tak nak, Islam ni diajar supaya kita ni belajar tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita kena belajar. Tapi kalau nak tiap-tiap hari, jenuhlah kitanya. Tak sempat. Lalu saya pilih tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu kita belajar. Peringkat awal saya mengajar, saya ingat lagi. Waktu mana saya mula-mula mengajar di Masjid Negeri Shah Alam tu, lebih sikit daripada jumlah yang hadir pagi ni. Ada lebih kurang 20 orang, begitu je. Yang mula-mula saya mengajar di peringkat awal tersebut. Kemudian lepas tu bertambah. Apabila kita istiqamah, tiap-tiap minggu kita mengajar tersebut, semakin bertambah. Yang terakhir dekat dengan lebih kurang 1000 lebih yang belajar setiap pagi Khamis. Alhamdulillah, dia panggil demikian. Ini di antara kitab saya mengajar. Mula-mula dahulu saya mengajar dalam kitab Imam Ghazali. Habis kitab Imam Ghazali, saya baca kitab Hadis 40. Kemudian habis kitab Hadis 40, saya sambung belajar kitab Al-Hikam. Saya mengajar kitab Hikam di Masjid Negeri. Habis daripada mengajar di Masjid Negeri itu, kitab Al-Hikam, kemudian saya sambung kepada kitab Mustaqlah Said Hawa ini. Kitab ni lah, kitab induk penyucian jiwa. Kitab ni yang disusun oleh Said Hawa rahimallah. Kemudian saya baca daripada awal, daripada kulit ke kulit. Sampailah hari ininya pada muka surat 992 dah. Pada muka surat 992 ni, saya baca kitab daripada bagaimana untuk kita nak menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, biar hati kita ni jadi mutmainnah dalam hidup kita ini sendiri. Sebelum daripada kita nak cucikan hati ni, tuan kitab kita ni Imam Ghazali rahimahullah dan Said Hawa ni dia telah mulakan balik yang disebut dengan pembersihan jiwa di kalangan kita ini. Dia ajar pada kita ni supaya kita buang dahulu beberapa sifat-sifat yang biasa ada dalam tubuh badan setiap di kalangan kita. Di kalangan kita ni dia ada beberapa penyakit-penyakit yang melekat dalam tubuh badan setiap seorang di kalangan kita ni. Penyakit ni disebutnya ada lebih kurang 18 penyakit yang biasa melekat dalam tubuh badan setiap di kalangan kita ni. Ini penyakit-penyakit yang biasa ada pada diri seseorang. Saya sebut dulu beberapa penyakit yang biasa melekat dalam tubuh badan kita ni yang mesti kita buang. Kalau kita tak buang yang disebut dengan penyakit ni, maka dia akan menyebabkan payah untuk kita nak jadi bersih hati kita ni sendiri. Penyakit apa yang biasa ada dalam jiwa seseorang? Yang pertama, kekufuran. Penyakit kufur, melawan Allah. Penyakit kufur. Kemudian, kalau dia tak kufur, dia jadi munafik. Ini penyakit yang biasa melekat dalam tubuh badan setiap di kalangan kita. Kemudian, penyakit apa lagi? Kalau dia tidak munafik, dia jadi fasik. Ini penyakit yang biasa ada dalam hati setiap di kalangan kita. Ataupun kalau dia tidak fasik, dia melakukan kemaksiatan. Ini penyakit yang kalau sekiranya kita biarkan yang ni, lama-lama jadi rosak hati kita ni sendiri. Ataupun kalau dia tak buat kemaksiatan, dia buat kebid'ahan. Buat benda yang bid'ah dalam hidup dia. Ini penyakit yang pertama yang biasanya terjadi dalam setiap di kalangan kita. Sama ada kekufuran lawan Allah. Terus kita bincang panjang dah dalam tajuk yang pertama ni sendiri. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua yang biasa ada dalam tubuh badan setiap di kalangan kita ni, penyakit syirik dan juga riak.
Syirik dan juga riak. Ni penyakit. Kalau kita biarkan diri kita ni dengan syirik. Syirik maknanya menduakan Allah. Mentigakan Allah. Ni dalam hidup seorang biasa boleh terjadi. Dalam hidup kita ni, orang kita ni dia akan buat benda yang syirik. Syirik ni dilarang dalam Islam. Islam dia nak suruh hidup kita ni hanya mengesakan Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul huwallahu ahad. Ayat yang jelas. Allah cerita tentang ni dalam hidup kita ni, letakkan Allah ni esa dalam hidup. Kemudian kalau dia tidak syirik, dia akan buat riak. Riak maknanya dia akan menunjuk-nunjuk. Ni penyakit. Kalau ada di kalangan kita ni, dia tak syirik tapi dia pergi riak. Riak ataupun dekat-dekat dengan nak jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Ni penyakit yang biasa ada dalam tubuh badan seorang. Yang ketiga, penyakit yang ketiganya cinta pada pangkat dan juga kedudukan. Nak kepada pangkat. Ni penyakit ni ada di kalangan kita berebut nak pegang jawatan. Rela sihir orang. Rela menipu orang. Rela ampu orang tu, ampu orang ni. Nak kepada kedudukan. Nak kepada jawatan. Ini pun penyakit. Kalau ada dalam diri kita ni, sifat yang ni maknanya payahlah nak diubati. Kecuali kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk kita nak ubat diri kita ni biar jadi bersih daripada dalam hidup kita ni daripada penyakit yang demikian. Penyakit yang keempat yang biasa terjadi, penyakit hasad. Penyakit hasad dalam jiwa kita ni. Di penyakit hasad ni ataupun dengki. Penyakit hasad dan dengki. Yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam Al-Quran, min syarri hasidin iza hasad. Penyakit hasad ni penyakit yang berakar umbi semenjak daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Penyakit yang tertua dalam sejarah dunia. Dia panggil demikian. Di antara penyakit awal yang ada atas dunia ni, penyakit hasad lah. Bila Qabil dengan Habil, dia tengok saja di antara dua ni, nikmat yang ada di antara dua tersebut, bunuh adik dia. Rela bunuh adik. Kenapa dia? Kerana hasad. Manusia ni, kalau kita biarkan penyakit ni melekat dalam dada kita, dia akan rosak perjalanan hidup kita. Kedengkian, penyakit takwa hati, penyakit yang ini melekat dalam kebanyakan jiwa-jiwa di kalangan manusia ini sendiri. Kemudian penyakit yang kelima yang mesti dibuang dalam dada kita. Penyakit apa dia? Penyakit ujub. Penyakit kita ni rasa takjub. Orang Melayu kita pun panggil takjub. Kemudian dalam bahasa Arab dia panggil ujub. Ujub ni maknanya kagum. Kagum pada diri sendiri. Kagum selain daripada Allah. Sepatutnya kekaguman ini hanya untuk Allah. Tapi manusia ni dia ada ujub. Ujub maknanya dia datang untuk diri dia sendiri. Huraian dia panjang. Kalau para sekalian memiliki kitab Induk Penyucian Jiwa ni, para sekalian bolehlah rujuk balik, tengok balik. Dalam kitab ni cerita tentang bagaimana sifat ujub ini terjadi dan bagaimana nak ubati yang disebut dengan ujub ini sendiri. Saya tak sempatlah nak ulang balik. Kerana baca kitab ni pun dah 5 tahun dah rasanya. 5 tahun dah kitab ni saya baca. Kemudian tiap-tiap minggu, setiap minggu saya baca sebelum daripada ni. Kemudian sampai habis dah tajuk mengenai penyakit-penyakit pada hati ni. Sedang saya baca untuk benda apa yang kena masuk dalam tubuh badan kita. Selain daripada ujub, penyakit yang keenam yang biasa ada pada diri seseorang. Maksud saya lah, termasuk tuan-tuan di kalangan kita ni, yang biasa terjadi juga ialah sombong ataupun takabur. Ni pun ada, mula nak besar diri. Kita bayangkan, katak puru tu pun boleh jadi sombong. Katak puru dia tu kecil dah, padahal dia tu kalau orang lenyek sekali je dengan tayar, hancur lebur lah dia. Tapi dia boleh jadi mengembang je badan dia. Katak puru. Kalau katak puru boleh sombong, manusia lagi senang nak jadi sombong. Ini dia akan, kita kena faham konsep demikian. Kesombongan ini datang dalam diri kita. Saya baik, tuan-tuan baik, siapa saja boleh jadi sombong. Bila kita jadi sombong? Bila kita rasa kita ada. Kita dah mula ada. Sama adanya harta, sama ada kita ada rupa, sama ada kita rasa kita ada keturunan yang hebat,
kita ada lebih sikit je daripada orang. Senang nak jadi sombong. Ini penyakit. Penyakit ni kena buang. Tak boleh kita biarkan penyakit ni melekat dalam tubuh badan kita. Kemudian penyakit apa lagi yang biasa ada pada tubuh badan seorang? Iaitu kedekut, kikir. Ni penyakit dia. Ni penyakit yang ketujuh yang biasa melekat dalam tubuh badan di kalangan kita. Bila kita dah mula dalam hidup kita ni, untuk kita ni jadi sayang pada harta benda dunia. Kita mula menyayangi, kedekut. Kita jadi payah nak memberi, payah kita nak menginfak dalam hidup kita. Ni penyakit ni. Penyakit yang bersarang. Penyakit apa lagi dalam hidup? Yang ke-8-nya penyakit gurur ataupun terpedaya. Terpedaya, penyakit gurur. Ramai orang kita ni jadi terpedaya dalam hidup. Terpedaya dengan apa dia? Terpedaya dengan pangkat, terpedaya dengan harta benda. Terpedaya dalam hidup ni senang boleh terjadi dalam hidup seorang. Apa lagi? Penyakit lagi. Yang ke-10, penyakit mencintai dunia. Mula menyayangi dunia. Yang ni penyakit yang disusun oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dia disusun elok je. Ni penyakit-penyakit ni biasanya melekat dalam tuadan setiap di kalangan kita. Sayang terhadap dunia. Sehingga kan payah untuk kita nak pergi ke akhirat. Payah untuk kita nak berbicara tentang akhirat. Sayang sangat terhadap dunia. Sampai peringkat kita ni rasa benci terhadap akhirat. Cerita tentang dosa pahala tak nak orang kita. Bila dia dah mula menyayangi dunia. Menyayangi dunia ni penyakit yang kalau sekiranya ada di kalangan kita ni penyakit ni yang menyebabkan kerosakan berterusan dalam hidup seseorang. Penyakit apa lagi dalam hidup kita ni? Yang akhir sekali, penyakit menurut kehendak hawa nafsu. Ni mula ikut je. Hawa nafsu kata nak tidur banyak, dia pun tidur dalam hidup dia. Hawa nafsu kata nak makan banyak, dia pun makan. Dia tak peduli halal haram dalam hidup dia. Bila dia mengikut hawa nafsu, penyakit mengikut hawa nafsu ni bahaya kalau berlaku di kalangan kita demikian. Baik, bila kita berjaya keluarkan 11 penyakit tadi, lalu Islam diajar supaya kita masukkan pula 12 perkara yang lain dalam dada kita, dalam tubuh badan kita. 11 tadi kita kena buang, kita kena keluarkan daripada tubuh badan kita. Jangan biar 11 penyakit tu ada pada diri kita. Sebagaimana Kementerian Kesihatan berusaha untuk menghapuskan COVID, dia panggil demikian. Dia cuba untuk nak buang. Kita kena buang 11 penyakit tadi dalam tubuh badan kita. Kebanyakan di kalangan kita mesti kena penyakit tadi. Penyakit yang kita sebut 11 tadi. Baik, bila kita buang, kita kena masuk apa dia dalam tubuh badan kita? Kena masuk 12 perkara. Yang tuan kitab kita ni, Imam Ghazali rahimahullah, dan disyarah balik oleh Said Hawa rahimahullah, disebut ada 12 perkara kena masuk. Yang pertama, masukkan dalam diri kita ni tauhid ubudiyah kepada Allah. Tauhid, keyakinan hidup kepada Allah. Masukkan dalam dada kita ni keyakinan hidup hanyalah kepada Allah. Yang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kena masuk dalam jiwa kita ni. Keyakinan hidup. Tiap-tiap pagi mulut kita ni sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Masuk tu yang pertama. Yang kedua, masukkan dalam jiwa kita ni keikhlasan. Biar kita ni jadi ikhlas. Dalam hidup kita ni berlatih untuk jadi ikhlas. Datang belajar ni pun ikhlas. Mengajar ni pun mesti jadi ikhlas. Ni mesti hidup kita ni, berumah tangga ni pun ikhlas. Segala kita buat satu benda mesti lillah. Tak boleh buat selain daripada Allah, tak boleh. Bila kita buat selain daripada Allah dalam hidup kita, kita akan menemui kekecewaan dalam kehidupan. Kerana makhluk ni sifat semua sifat makhluk ni semua mengecewakan. Hidup atas dunia ni, kalau kita jadi tak ikhlas, kita buat pada selain daripada Allah, kita akan cepat kecewa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita masak, orang tanya masak untuk apa ni? Dia jawab suami nak makan. Kemudian last minute
suami telefon, tak sempatlah nak balik, abang tak sempat nak makan. Misal contohnya. Kita yang masak tadi down, turun, rebah perasaan. Jatuh perasaan kita. Menyampah aku orang tua ni. Asyik, tak sempat. Banyak sangat kerja dia. Kita buat ni kerana orang ke kerana Allah? Kalau kita masak tu kerana Allah, kita ni akan jadi rasa, tak apalah, tak makan. Yang penting kita dapat pahala dah dalam hidup kita. Macam kita datang pagi ni kan. Datang pagi ni. Kadang-kadang orang tanya, kenapa datang ke Melaka Mall nak dengar kuliah? Kita sebut demikian. Nak dengar kuliah. Suatu hari kebetulan kita datang tu, tiba-tiba ustaz tak datang, misal contoh. Ustaz tak datang. Down terus perasaan kita. Allah, ustaz tak datang pula dah disebut. Kitanya datang nak dengar kuliah, ustaz tak datang. Kita datang tu kerana Allah ke kerana ustaz? Kalau kita datang kerana Allah, kita tak kisahlah ustaz datang ke tak datang. Yang pentingnya aku dah dapat pahala. Dia jadi demikian. Tapi kalau kita buat tidak ikhlas, kita tidak kerana Allah, kecewaan tu datang dalam jiwa kita. Datang terus perasaan kita. Allah, asyik tak datang je, asyik ada je alasan, ada je. Ni akan datang dalam hidup kita. Sebab tu dalam hidup kita ni berlatihlah untuk menjadi manusia yang ikhlas. Segala benda yang kita buat, kita mesti nampak aku ada ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup aku. Dua, kena masukkan dalam jiwa kita. Yang ketiga, kena jadi as-sidqi. Kena masukkan as-sidqi. As-sidqi dalam tawadan. As-sidqi ni maknanya apa dia? Berlaku benar di hadapan Allah. Benar. Selaras dengan mulut kita dengan tawadan kita ni mesti selaras. Ini as-sidqi. Tak boleh mulut kata lain, hati kita kata lain, tapi kita tak selaras, tak serentak, tak boleh. Hidup ni mesti tak boleh jadi orang munafik, bahasa yang mudahnya. Jangan kita berpura-pura. Hidup ni mesti belajar untuk menjadi as-sidqi. Sampai Allah sebut, hebatnya orang yang hidup dia rasa sentiasa membenarkan perintah Allah ni, dalam hidup dia akan buat apa dia? Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Allah sebut demikian. Orang-orang yang hidup dia membenarkan segala janji-janji dia dengan Allah. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Yang dia janji dengan Allah tu, dia tunjuk kebenaran sampai dia gugur syahid. Dia mempertahankan Islam ni dalam hidup dia, dia tunjuk ada Allah. Ya Allah, aku ni yang aku benar-benar betul-betul beriman pada kamu. Sadaqu ma ahadullah alaih. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah. Allah sebut ada di kalangan mereka, bila mereka ni benar-benar dalam meyakini hidup ini ada Islam, sampai mereka gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang betul-betul hidup dengan Islam ni, mereka sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Dalam hidup mereka ni, wa ma baddalu tabdila. Mereka tak tukar janji ganti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kenapa dia? Kerana as-sidqi. As-sidqi itu melekat dalam tawadan kita. Kita jangan, orang Melayu kita panggil, jangan jadi orang sembang kencang, dia panggil. Cakap besar, jangan. Tapi kita kena, yang kita ada dalam hati kita dengan yang dilafaz di mulut kita, dengan perbuatan kita mesti selaras. Itu dia panggil as-sidqi. As-sidqi ni maknanya melekat tiga-tiga tu. Hati kita, kemudian mulut kita, kemudian perbuatan kita. Semua tiga benda ni sekaligus dalam tawadan kita. Ni dipanggil as-sidqi. Kemudian yang keempat kena masuk dalam jiwa kita ni. Itu yang ketiga. Yang keempat masuk dalam jiwa kita ni apa dia? Zuhud. Zuhud. Belajar untuk menjadi manusia yang zuhud. Zuhud ni kena sentiasa ada dalam jiwa. Zuhud ni dia bukan tawaduk, tapi dia merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan dalam hidup dia. Mesti kita jadi macam tu. Zuhud. Mesti jadi orang yang kita rasa tak jadi tamak. Dalam hidup kita ni, kalau kita tak kawal hati kita ni, ketamakan itu datang. Ketamakan ni datang. Tadilah yang lawan tadi. Tapi kalau kita ni jenis orang yang
hidup kita ni sentiasa dalam keadaan yang jaga diri kita, jaga perasaan kita. Kita akan rasa cukup dah kot. Banyak ni pun alhamdulillah dah. Allah bagi pada diri kita, syukur dah dalam hidup kita. Ni dipanggil zuhud. Zuhud ni bukannya sampai orang boleh pijak kepala, tidak. Zuhud ni dia ada kadar dia. Maksudnya tidaklah dianggap zuhud ni kena pakai baju compang-camping, kena pakai selipar warna lain-lain sebelah-sebelah. Tu bukan zuhud, tu tolol dipanggil demikian. Zuhud lain, tolol lain. Kita kena pandai beza di antara zuhud. Ada orang kata kita jangan duduk di hotel mewah, nanti tak nampak zuhud. Tak betul macam tu. Zuhud ni dia menikmati setiap nikmat Allah yang Allah bagi pada dia, dan dia gunakan sepenuh nikmat yang Allah bagi pada dia untuk mentaati perintah Allah. Itu dipanggil zuhud. Zuhud ni berbeza-beza orang dalam hidup. Dalam hidup kita ni tak boleh jadi sama. Zuhud ni tak boleh diukur dengan sama saja, tak boleh. Allah bagi pada kita ni nikmat berbeza-beza. Kus Fadil, Allah bagi nikmat dia beza dengan Haji Nasran. Haji Nasran dia ada nikmat dia sendiri. Dengan setiap di kalangan kita ni Allah bagi nikmat-nikmat berbeza. Setiap nikmat yang Allah bagi pada kita ni mesti kita guna sepenuhnya untuk mentaati perintah Allah. Itu dipanggil zuhud. Itu dalam hidup kita. Ada orang dia ada duit RM100, tapi dia gunakan duit dia gunakan RM1,000. Itu bukan zuhud. Itu tamak dalam hidup. Islam lagang. Ada orang dia ada duit RM100, dia guna RM10. Itu bukan zuhud. Itu kedekut dia panggil. Itu kena pandai beza dalam hidup kita. Tapi ada orang yang ada RM100, dia guna RM100 untuk taat pada perintah Allah. Itu dipanggil zuhud. Itu zuhud. Zuhud ni maknanya dalam hidup kita ni kita manfaatkan sepenuhnya nikmat Allah dalam mentaati perintah Allah. Itu zuhud. Itu cara yang diajar dalam Islamnya. Hidup kita jadi demikian. Kemudian lepas pada zuhud, kena masuk zuhud. Dalam, saya tak hurailah ni. Dia panjang, setiap tajuk ni dia panjang. Tapi kemudian lepas pada masuk zuhud dalam dada kita, kena masuk yang kelima dalam dada kita. Apa dia? Tawakal. Tawakal dalam hidup. Tawakal ni maknanya bergantung. Bergantung dalam hidup kita ni, bergantung kepada Allah. Jangan bergantung selain daripada Allah. Hidup orang mukmin ni pergantungan dia dengan Allah. Kalau kita bergantung dengan makhluk, kita akan kecewa dalam hidup kita. Jangan bergantung dengan makhluk. Tapi hidup ni bergantung kepada Allah. Ni cara orang mukmin dalam hidup mereka demikian. Jadi hidup kita ni banyak pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, jangan bergantung dengan isteri, jangan. Isteri jangan bergantung dengan suami, jangan. Kalau kita bergantung di antara satu sama lain dengan makhluk, kita akan kecewa je dalam hidup. Kerana makhluk ni lemah. Lemah dalam hidup itu. Jangan bergantung dengan makhluk, tapi bergantung ni kepada Allah. Sebab tu kita turun daripada rumah kita tadi, mulut kita sebut Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Mulut kita sebut demikian. Dengan nama kamu aku bergantung. Tawakkal tu, aku bergantung kepada kamu ya Allah. Ni cara kita sebagai seorang mukmin. Tawakal. Yang keenam, masukkan dalam hati kita ni mencintai Allah. Ni belajar mengalih daripada mencintai makhluk kepada mencintai Khalik. Setiap masa kena letak dalam dada kita ni, aku hanya cinta aku kepada Allah. Ni kena jadikan demikian. Cinta hanyalah untuk Allah, bukan cinta untuk makhluk. Jangan cinta untuk makhluk. Kalau kita cinta untuk makhluk, tadilah kita sentiasa dengarkan, cintakan bunga, bunga kan layu. Cintakan manusia, manusia kan mati. Cintakan apa? Cintakan handphone, handphone dicuri. Cinta apa dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni semua kita akan kecewa. Tapi cintakan Allah, ia kekal abadi. Ni hidup orang mukmin. Bila dia jadi letak kecintaan dia pada Allah, menjadi subur jiwa dia. Jadi jiwa dia tu jadi rasa seronok dalam hidup dia. Kenapa? Kerana cinta dia hanya untuk Allah. Bila dia boleh menderma, dia rasa seronok. Bila dia boleh datang dengar kuliah, dia rasa seronok. Kerana cinta dia hanya untuk Allah dalam hidup dia.
Apa sahaja yang Allah suka, dia akan berusaha untuk nak melaksanakan dalam kehidupan dia. Ini dia panggil mencintai hanyalah untuk Allah dalam hidup. Kemudian seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh kena masukkan dalam dada kita ni yang disebut dengan al-khauf war raja. Takut dan juga harap pada Allah. Ni dalam hati kita ni sentiasa tak dalam jiwa kita takut dan juga harap. Tak, perasaan kita ni hanya takut pada Allah je dalam hidup kita. Dan harap kepada Allah. Pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8 dimasukkan dalam hidup kita lagi takwa dan juga warok. Takwa dan juga warok. Ini cara dalam hidup kita ni kita lakukan pada diri kita setiap ketika dan setiap masa. Kemudian yang ke-9 masukkan syukur. Syukur pada diri kita. Sentiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Syukur setiap masa. Sekiranya kamu syukur, aku akan tambah lagi nikmat pada kamu. Syukur je. Sampai Rasulullah sebut ajaban li amril mu'min. Takjub aku dengan setiap urusan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua dalam hidup dia baik. Baik dalam hidup dia. In asabatud darra sabara. Kalau dia kena musibah dalam hidup dia, dia sabar. Fakana khairan lah. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara. Kalau dia diberi kebaikan dalam hidup dia, dia syukur. Fakana khairan lah. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa dzalika illal mu'min. Tak akan terjadi perkara demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Dia mesti orang mukmin je begitu. Hidup sentiasa bersyukur sepanjang masa dalam kehidupan dia. Kemudian yang ke-10. 10 ni lah baru tajuk yang saya berhenti pada pengajian dahulunya. Tajuk di mana kita diajar supaya sabar dalam diri kita ni, berlatih untuk jadi sabar, berlatih untuk menyerahkan diri kepada Allah. Ni masukkan dalam dada kita ni sabar, kemudian menyerah diri kepada Allah. Kemudian dan juga redha dengan setiap ketentuan Allah. Redha dalam hidup. Redha ni besar dalam hidup kita. Inilah tajuk yang saya berhenti. Dia ada 2 lagi tajuk yang tak habis terhadap pengajian kitab ni. Dua lagi ni, insya-Allah mulai daripada hari ni saya nak sambung yang ni dah. Tajuk yang mengenai apa makna yang disebut dengan dalam hidup kita ni redha. Terakhir dah dalam cerita tentang redha. Redha ni bertentangan tak dengan doa? Boleh tak kalau kita berhadapan dengan masalah, tak bolehkah kita berdoa dalam hidup kita? Doa tu bertentangan tak dengan redha? Ada setengah orang dia kata redha ni terima je lah apa yang berlaku, tak perlu pun kita nak berdoa. Ada yang sebut demikian. Bertentangan tak redha dengan kita ni, redha dan kita berdoa dan meminta kepada Allah? Jawabnya tak bertentangan. Senangnya tak bertentangan. Dan bahkan Islam diajar dalam hidup kita ni sentiasa pada diri kita untuk kita berlatih untuk menjadi redha dan juga sentiasa berdoa. Sama ada kita kena sesuatu benda, kita berdoa lepas pada tersebut, ataupun berdoa dahulu, barulah kita menerima setiap ketentuan Allah dalam hidup kita ini. Ini saya nak mulakan pada pagi ni baru masuk mukaddimah je tadi tu. Dia panggil. Ini baru masuk tajuk yang kita nak sebutnya pada pagi ni. Doa itu tidak bertentangan dengan keredaan. Doa ni sendiri. Maknanya dalam hidup kita ni, doa setiap masa. Jangan kita berhenti. Kenapa? Kerana doa ni silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Dalam hidup kita ni banyak benda yang terjadi yang kita tak nak. Tapi sebelum terjadi perkara yang kita tak nak tu, doa dulu. Doa dulu dalam hidup kita. Itu cara demikian. Ataupun dah terjadi, kita berdoa pula lepas pada sebut. Pun boleh juga. Dua-dua ni boleh. Islam dia suruh hidup kita ni jangan terlepas daripada doa. Kenapa kita diajar supaya berdoa? Kerana kita kena faham, bila kita berdoa, itu tanda kita ni hamba. Allah suka dengan setiap orang yang berdoa. Allah tak suka dengan orang yang hidup dia payah nak berdoa. Payah nak berdoa ni, jangan biarkan diri kita ni payah nak berdoa. Hidup kita ni berdoa je. Bila kita berdoa, kita mula menunjukkan diri kita hamba. Kehambaan diri itu besar pada diri kita. Bila kita berdoa,
maknanya kita ni dah mula dah merendah diri. Tak ada kesombongan dalam kehidupan kita. Doa itu adalah memohon sesuatu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan redha adalah rela dan tidak menentang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan kitab kita ni Said Hawa rahimallah disebut, doa adalah memohon sesuatu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Manakala redha adalah kita rela dan tidak menentang apa yang telah ditentukan Allah kepada kita. Dua benda tu sekaligus dalam hidup kita. Bila kita berdoa, kita minta dengan Allah. Bila kita reda, maknanya kita terima setiap ketentuan Allah dalam hidup kita kan. Ada orang yang tak reda, Allah bagi pada dia jadi lelaki, dia sibuk nak jadi perempuan. Ada orang yang tak reda dalam hidup dia jadi perempuan, dia nak jadi lelaki. Ni pun penyakit juga dalam hidup. Ada orang yang dia tak boleh terima hakikat. Kenapa dah aku mesti menjadi isteri? Kenapa mamat itu mesti jadi suami aku? Dia tak boleh reda dalam hidup dia. Dalam Islam dia tak macam tu. Islam dia nak suruh hidup kita ni, terimalah hakikat. Senang ceritanya. Terimalah hakikat yang Allah sedang menyusun pada kita sebegini, sebegini, sebegini. Kita kan kalau nak kira nak kalau boleh nak jadi agung dalam hidup. Kalau boleh nak pada diri kita, agung pun kita nak sebutnya, kalau boleh nak jadi yang terbaik atas dunia. Tapi Allah tak pilih pun kita jadi agung. Tapi Allah pilih kita jadi peniaga, Allah pilih kita jadi ustaz, Allah pilih kita jadi hidup macam ni. Lalu kita kena terima hakikat. Alhamdulillah, aku jadi demikian. Pengertian dua kata itu berlainan. Kena faham. Di antara doa dan juga redha. Dalam hidup kita. Semua berlainan. Lainnya, makna itu sudah menunjukkan bahawa lain pula persoalannya. Lain maknanya lain perbincangan yang kita nak bincang. Doa yang kita ajukan ke hadrat Allah Ta'ala tidak sekali-kali mempunyai pengertian melawan. Bila kita berdoa, tanda kita tunduk, bukan tanda kita lawan. Tu kena faham dalam hidup kita. Waktu Islam dia nak sangat kita ni berdoa. Kan saya sebut banyak kali kan, Rasulullah tu kalau dia berdoa tu sampai terangkat tangan Rasulullah. Lagi lama berdoa, lagi terangkat sampai tegak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berdoa, cara Rasulullah dalam doa. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lagi lama lagi turun. Ni kita Rasulullah dia tu nak sebutnya bersungguhnya dia sampai peringkat Allah sebut Rasulullah kalau dia berdoa sampai terbalik-balik muka Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah disebut oleh Allah, aku tengok muka kamu tu terdongak-dongak ke langit wahai Muhammad, mengharapkan ditukarkan kiblat. Dipanggil demikian. Ini cara bila kita berdoa, dia tidak mempunyai melawan, dia tidak maknanya menentang ataupun tidak menyetujui qada dan takdir Allah Taala. Tak, bukan bila kita berdoa tu kita tak setuju dengan ketentuan Allah, tak. Tapi bila kita berdoa, jadi antara keduanya tidak ada pertentangan. Anda faham? Bila kita berdoa bukan kita tak reda. Bukan kita tidak reda, tapi dan orang yang mengerjakan ataupun mengucapkan doa sama sekali tidak keluar daripada kedudukan ataupun makam reda yang dia sedang dapat dalam hidup dia. Siapa-siapa yang berdoa, dia tidak terkeluar daripada kedudukan dia seorang yang meredai dengan apa yang ditentukan oleh Allah padanya. Begitu pula dalam masalah membenci kemaksiatan dan mengutuk orang yang melakukannya serta hal-hal yang menyebabkannya. Kemudian berusaha untuk melenyapkan kemaksiatan tadi dengan jalan beramal dan mencegah keburukan. Demikian juga kita tengok maksiat. Kemudian kita cegah maksiat. Bukan maknanya kita ni tak reda dengan maksiat tersebut. Jangan kita kata, biar je lah maksiat tu ada. Sebab apa? Sebab memang telah ditentukan Allah. Biar je lah. Kalau orang kita kan, biar je lah. Dia nak buat maksiat, dia nak minum arak. Sebab kita kena belajar reda. Tak betul macam tu. Tak betul macam tu. Maksiat, bila kita tahu dah benda tu maksiat, kita cegah maksiat tersebut. Itu tanda kita ni sedang berada dalam kedudukan reda. Dia panggil macam. Kalau kita biarkan,
maksiat tu berlaku, itu bukan redha, itu bacul dia panggil. Bacul kena beza di antara bacul dengan redha pada saat yang demikian. Maka semuanya itu pun tidaklah bertentangan dengan makna redha. Memang banyak sekali orang-orang yang salah dalam memahamkan ataupun tertipu dengan kata lahirnya saja. Sebahagian dari mereka ini menyangka ataupun mempercayai bahawasanya bermacam-macam kemaksiatan, kecurangan, kekufuran itu adalah termasuk qada dan qadar juga. Ada yang berpandangan demikian. Dia kata yang maksiat dan sebagainya itu tu qada qadar juga tu. Dia sebut demikian. Yang berlaku tak betul. Dia sebut tu pilihan dia dalam dia melakukan perkara demikian. Yakni telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu wajiblah redha dengan apa yang ada itu. Pemikiran semacam ini adalah disebabkan kebodohan dalam mentakwil atau mentafsir serta lalai kepada rahsia-rahsia yang terkandung dalam syariat. Jangan pula kita tengok orang buat maksiat, kita kata kita terima je lah. Sebab kita kena tahu Allah dah tentu dah untuk dia. Kita sebut demikian. Jangan. Kerana itu tanda kejahilan kita dalam mentafsir setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi lain halnya dengan makna doa. Dalam makna doa. Sebab doa itu kita sendiri benar-benar diperintahkan oleh Allah. Allah suruh kita berdoa dalam hidup kita. Dan termasuk dalam ibadah. Periksalah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain juga banyak memanjatkan doa ke hadrat Allah Taala, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menempati tingkat yang teratas. Kita tengok Rasulullah kan tak berhenti berdoa. Padahal kedudukan Rasulullah tu tertinggi dah. Kenapa Rasulullah berdoa juga? Hal patutnya tak perlu lagi Rasulullah nak berdoa. Tapi dalam hidup ni Rasulullah ajar doa. Setiap benda doa dalam hidup. Jangan malas untuk doa. Ni kekuatan diri kita. Kedudukan ataupun makam tertinggi dalam masalah redha. Sebut demikian. Allah Azza wa Jalla sendiri sudah memberi pujian pada hamba-hambanya yang gemar berdoa. Di antara pujian Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut, macam mana orang yang suka berdoa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ni di antara bagaimana nak suruh mustajabnya doa kita. Macam mana doa nak suruh didengari di sisi Allah. Allah sebut antara orang yang Allah mustajab doa, dia berdoa yad'unana raghaban wa rahaba. Dalam keadaan raghaban, dalam keadaan dia mengharap betul-betul. Wa rahaba, dan juga dia merendah diri betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dua benda ni. Bila kamu berdoa wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kamu bila berdoa tu raghaban, betul-betul harap, ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah dalam hidup dia. Kemudian warahabah, penuh dengan keadaan merendah diri. Dia turunkan kedudukan dia serendah-rendahnya. Itu dipanggil orang ni, doa dia dipuji oleh Allah. Allah puji, bagusnya hamba aku ni. Bila dia berdoa sebegini rupa, walaupun dia kedudukan dia tinggi di atas dunia, walaupun dia ni ada pangkat, walaupun dia ada harta, tapi bila dia berdoa pada aku, raghaban warhabah, dalam keadaan harap betul-betul, dan juga dalam keadaan mengharap betul-betul, dan juga rahabah, penuh dengan ketenangan pada diri dia sebut. Kalau orang tanya pada kita, Ustaz, macam mana nak suruh doa kita mustajab? Ni jawapan dia. Bila berdoa, raghaban warhabah. Dua-dua ni mesti ada dalam kita minta dengan Allah. Raghaban, betul-betul harap. Warhabah. Satu, doa ni jangan kitanya hilang fokus dalam doa. Ada zaman Rasulullah, orang berdoa sambil main janggut. Main janggut. Dia berdoa tu, dia pula janggut dia. Rasulullah kata bagaimanalah Allah nak terima doa dia. Dia tu buat sambil lewa je dalam doa. Jangan, bila kita berdoa, raghaban wa rahaban. Ini sentiasa tanam dalam jiwa kita. Raghaban, kita betul-betul harap. Wa rahaba, merendah diri. Tunduk betul-betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kata raghaban, penuh harapan dalam ayat di atas,
ialah orang yang mengharapkan agar mendapat kurniaan dan pahala daripada Allah dan juga disertai takut kepada hukumannya. Ini ragaban, takut kalau Allah ni tak pandang kita, takut kalau Allah ni tak dekat dengan kita. Ragaban warhaban. Adapun mengingkari ataupun tidak menyetujui berlakunya berbagai macam kemaksiatan, membencinya serta tidak redha akan adanya kemaksiatan tadi, maka semuanya itu telah dihimbau oleh Allah Ta'ala dan dianggap olehnya sebagai satu ibadah yang tersendiri. Kalau kita tak suka dengan kemaksiatan itu pun ibadah. Melihat mungkar, kita cegah pada diri kita. Malahan juga merupakan perintahnya kepada seluruh hambanya. Dan manakala redha dengan adanya itu, maka hal itu sangat dicela olehnya. Marilah kita perhatikan firman Allah yang tercantum di bawah ini. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang nantilah. Cukuplah, dia tak boleh panjang-panjang. Kita belajar panjang-panjang, tak masuk yang awal. Dia kita cukuplah dalam sejam kita kuliah ni. Mudah-mudahan dalam sejam kita tiap-tiap pagi Khamis, sejam pagi Jumaat, Allah bagi pada kita keberkatan sepanjang dalam hidup kita. Dan kita mulakan hari inilah insyaAllah. Dan mari kita sama-sama baca doa dengan hari yang pertama kita mulakan di sini. Lepas pada ini kita harap supaya masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar ini, yang berada di kawasan ini, masing-masing bila ada peluang pada setiap pagi Khamis, insyaAllah di Putrajaya, ibu-ibu yang duduk kat rumah tu, daripada golek-golek atas katil, baiklah datang ke Malakat Mall ni pagi Khamis, insyaAllah. Setiap pagi Khamis, saya datang daripada Shah Alam. Para hadirin sekalian datang yang duduk sekitar ini, yang mengikuti dalam live ini, kalau kalian datang pagi-pagi lepas pada kita datang dengan kuliah, boleh masuk pasar, boleh terus untuk nak beli-beli barang keperluan dalam hidup kita. Kemudian lepas pada tu bolehlah kita balik kemaskan rumah dan sebagainya. Daripada duduk kat rumah saja, baik kita tambahkan dengan cara demikian insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati pertemuan kita ni. Mari kita mulakan dengan baca. Mari kita baca doa pada hari yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang salih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, senangkanlah hati kami dalam mentaati perintah kamu ya Allah. Demikian juga jasad kami ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah perjalanan hidup kami, masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang disayangi dan dirahmati di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap ujian-ujian yang kami lalui dalam hidup ini, kami pohon pada kamu agar kamu tunjukkan jalan yang terbaik untuk kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat yang keji dan sifat yang tidak disukai di sisi kamu ya Allah. Rahmatilah kehidupan ini ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang selayaknya berada di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus nanti ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu ini ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah, yang akhirnya memberikan kebaikan yang terusan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah